Sekali dulu. Bab kata-kata Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi, Islamlah kamu, nescaya kamu semua selamat. Qalahul Maqburi, hadis ini dikemukakan oleh Al-Maqburi, Sa'id Al-Maqburi, diriwayatkannya daripada Abi Hurairah. Bab bila satu kaum memeluk agama Islam di negeri harbi, negeri kafir harbi, walahum mal, mereka mempunyai harta dan tanah, fahiyalahum, semua itu adalah hak mereka, adalah milik mereka, kepunyaan mereka. Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, di mana akan engkau singgah besok? Yang di dalam hajinya, yang di dalam perjalanan hajinya. Usamah bertanya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah pun menjawab, wahal taraka lana aqilun manzilan, mana ada aqil tinggal sebuah rumah pun untuk kita. Thumma qala, kemudian dia berkata, besok kita akan singgah di Khaif, di lembah Bani Kinanah, yaitu Al-Muhassab, di mana orang-orang Quraisy saling bersumpah sesama mereka untuk tetap di atas kekufuran. Wa dzalika anna Bani Kinanah, itu ialah kerana Bani Kinanah telah bersekutu dengan orang-orang Quraisy untuk menentang Bani Hashim. Yang bersekutu dengan bersumpah di antara sesama mereka untuk menentang Bani Hashim, supaya bersumpah untuk la yubayi'uhum, tidak akan berjual beli dengan mereka, wala yu'wuhum, dan tidak akan memberi perlindungan kepada mereka. Zuhri berkata al-Khaif itu maknanya al-wadi, yang di lembah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya bahwa Umar bin Al-Khattab telah melantik sebagai amil, sebagai pegawai maula, yakni hamba yang telah dibebas olehnya, dipanggil atau dikenali dengan Hunay, untuk menjaga hima, yakni padang ragut. Faqala, dia berkata, wahai Hunay, udmum janahak alal muslimin, bersimpatilah ataupun jagalah orang-orang Islam, bersimpatilah terhadap orang-orang Islam, yakni kuncupkan sayapmu. Udmum yakni rapakkan sayap, kuncupkan sayapmu, itu asal maknanya, terhadap orang-orang muslimin. Dan takutlah atau hindarilah, jagalah diri kamu dari doa orang-orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi itu mustajabatun, dimakbul, diterima Allah. Masukkan Rabbas Suraimah wa Rabbal Ghunaimah, Tuhan punya kumpulan unta yang kecil dan Tuhan punya kumpulan kambing yang kecil, yakni ke dalam padang ragut itu. Masukkan binatang-binatang mereka itu. Wa iyaya wa na'ama ibni Auf wa na'ama ibni Affan, jangan dimasukkan, jangan dibiar masuk binatang-binatang ternakan Abdurrahman bin Auf dan binatang-binatang ternakan Uthman bin Affan, kerana mereka berdua ni, kalau ternakan mereka binasa, mereka boleh mendapatkan hasil daripada pertanian dan ladang tamar mereka. Adapun Rabbas Suraimah, Tuhan kumpulan unta dan kumpulan kambing yang sedikit ini, kalau binatang ternakan mereka mati, tentu mereka akan datang kepadaku dengan membawa anak pinak mereka. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah patut aku biarkan mereka? Adakah aku akan biarkan mereka? Mana boleh. Falma wal kalau la aballak, tiada ayah bagimu, tiada ayah bagimu. Itu bahasa dia kecek lagu tu. Kita kata la aballak, mana boleh, takkan lagu tu.
Takkanlah begitu. Falma wal kalau, air dan rumput, aisaru alayya min adh-dhahab, lebih mudah, lebih murah, lebih tidak bernilai bagiku dari emas dan perak. Demi Allah, sesungguhnya mereka berpendapat, mereka nampak aku ni menzalimi mereka. Kerana itu, yakni padang ragut itu adalah negeri mereka. Mereka telah berperang di zaman jahiliyah untuk mempertahankannya, dan mereka Islam dengan memiliki harta benda itu. Aslamu alaiha fil Islam, di zaman Islam. Walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana harta, yakni kuda yang akan ku gunakan untuk fi sabilillah, ahmilu alaih, yang yakni aku akan gunakan untuk membawa orang-orang dan barang-barang keperluan, fi sabilillah, ma hamaitu alaihim, tentu aku tidak jadikan sebahagian dari negeri mereka itu sebagai padang ragut walaupun sejengkal. Tentu aku tidak jadikan walaupun hanya sejengkal dari negeri mereka itu sebagai padang ragut. Babu kitabatil imam an-nasa ataupun lin-nasi. Ini bab imam menyenaraikan nama orang ramai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Nabi SAW berkata kepadaku, tulis untukku orang yang orang yang mengucapkan Islam, yakni orang Islam, tulis nama orang yang mengucap Islam, yakni orang Islam. Fakatabna lahu, kami pun tulis untuknya 1,500 orang. Faqulna nakhaf, kami pun kata, kita pun ramai-ramai ni sahabat-sahabat ni kata, adakah kita akan takut dalam keadaan kita ada 1,500 orang ni, sedangkan aku masih lagi nampak kami puak-puak sahabat ini pernah diuji sehinggalah seseorang itu bersembahyang seorang diri dalam keadaan ketakutan. Riwayat daripada Abdan, daripada Abi Hamzah, daripada A'mash, kami dapati mereka 500. Dalam riwayat Abu Muawiyah antara 600 hingga 700 orang. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, nama saya telah disenaraikan, telah dimasukkan untuk ikut peperangan sekian-sekian, sedangkan isteri saya mahu pergi haji. Nabi SAW kata, baliklah, pergilah buat kerja haji bersama isterimu. Bab, sesungguhnya Allah memperkuatkan agama ini dengan orang al-fajir, dengan orang yang suka melakukan maksiat, dengan orang yang banyak dosanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya kami ikut serta bersama Rasulullah SAW, yang di dalam satu peperangan. Maka dia pun berkata kepada seorang yang mendakwa Islam, seorang lelaki yang mendakwa Islam, dia ni ahli neraka. Nabi SAW kata, bila tiba peperangan, bila berlaku peperangan, bila tiba waktu peperangan, yakni bila berlaku peperangan, orang itu pun berperang dengan hebat sekali, kemudian dia mendapat luka. Orang pun berkata, wahai Rasulullah, orang yang engkau katakan kepadanya bahawa dia ahli neraka, sesungguhnya hari ini berperang dengan hebat sekali dan mati pun, telah mati dah pun. Nabi SAW mati ke neraka. Ke neraka, kalau mati pun ke neraka. Qala, kata perawi ni Abu Hurairah ni, fakada ba'dun nas an yartab, hampir-hampir sebahagian orang ragu dengan kata-kata Nabi SAW itu. Ketika mereka dalam keadaan itu, tiba-tiba dikatakan, ada orang menceritakan bahawa orang itu belum mati, tetapi dia mendapat luka yang teruk. Bila tiba malam,
Orang itu tidak sabar dengan luka yang dialaminya, lalu dia membunuh dirinya. Perkara itu diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun mengucapkan, Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia memerintahkan Bilal supaya mengisytiharkan di kalangan orang ramai bahwa sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali jiwa yang muslim, kecuali orang Islam yang masuk dalam syurga. Dan sesungguhnya Allah akan benar-benar memperkuatkan agama ini dengan orang kafir ataupun orang yang suka melakukan maksiat. Bahwa man ta'ammara fil harb min ghairi imratin idza khafa al-adu. Bab orang yang menjadi ketua dalam peperangan tanpa dilantik sebagai ketua bila dia risau bila dia risau dengan kemenangan musuh, bila dia risau ataupun takut terhadap musuh, yakni bila dia risau dengan kemenangan musuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW pernah berucap, dia berkata, bendera itu telah diambil oleh Zaid, dia terbunuh, dia kena. Kemudian bendera itu diambil oleh Ja'far, dia kena, dia terbunuh, maksudnya usibat, mana kena. Kemudian bendera itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dia kena, yakni dia mati. Kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin Al-Walid tanpa dilantik, fafutiha alaih, dan diberi kemenangan kepadanya. Wa ma yasurruni, tidaklah aku gembira, atau Nabi SAW bersabda, tidaklah mereka itu gembira atau suka, yakni mereka yang mati itu suka, annahum indana, mereka bersama kita. Qala Ibn Uyainah, qala kata Anas, wa inna ainaihi latadhrifan. Nabi SAW ketika berkata begitu, dua matanya mengalirkan air mata. Babul aun bil madad, ini bab memberi bantuan dalam bentuk tentera memberi pertolongan dalam bentuk tentera ataupun pasukan bantuan, sokongan. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW didatangi oleh kumpulan Ri'l, Zakwan, Usayyah dan Banu Lihyan. Mereka mendakwa bahawa mereka telah Islam dan mereka meminta bantuan daripada Nabi SAW untuk menghadapi kaum mereka. Nabi SAW memberi bantuan 70 orang Ansar, memberi bantuan kepada mereka berupa 70 orang Ansar. Anas berkata, kami namakan mereka, yakni kami kenal mereka dengan gelaran Qurra, yakni orang-orang yang hafal Quran. Mereka ini cari kayu api pada waktu siang dan bersembahyang pada waktu malam. Fantalaqu bihim, mereka itu pun membawa sahabat-sahabat Ansar tadi hingga sampai di satu kawasan Bi'r Ma'unah, namanya, nama tempat itu. Ghadaru bihim, mereka belok terhadapnya, mereka belok terhadap sahabat-sahabat itu dan membunuh mereka. Karena itu Nabi SAW berqunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk Ri'l, Zakwan dan Bani Lihyan. Qala Qatadah berkata, Anas menceritakan kepada kami bahawa mereka membaca, sahabat-sahabat membaca tentang sahabat-sahabat yang mati itu berupa Quran, dalam bentuk Quran. Ala ballighu anna qaumana, bagaimana ayatnya? Ketahuilah, ingatlah, ballighu anna qaumana, sampaikan tentang kami kepada kaum kami bahawa kami telah bertemu dengan Tuhan kami, lalu dia redha dan memuaskan hati kami. Thumma rufi'a dzalika ba'du, kemudian ayat itu diangkat, kemudiannya diangkat
tidak ada lagi sebagai Quran. Ini sudah mansukh itu. Wa man ghalabal adu fa aqama ala arsatihim thalathan. Ini bab orang yang mengalahkan musuh lalu dia berada di negeri musuh selama 3 malam atau 3 hari. Diriwayatkan daripada Qatadah, katanya Anas bin Malik menceritakan kepada kami daripada Abi Talhah daripada Nabi SAW bahawa Nabi bila menguasai sesuatu kaum, bila mengalahkan sesuatu kaum, dia akan berada selama 3 malam di situ. Taba'ahu Mu'adz wa Abdul A'la. Begitulah seperti tadi juga dengan sanad yang lain. Bab man qasamal ghanimah fi ghazbihi wa safari. Ini bab orang yang membahagikan harta rampasan perang dalam peperangannya dan dalam perjalanannya. Rafi' berkata, kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, kami mendapat kambing dan unta yang sebagai ghanimah. Maka Nabi SAW menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Diriwayatkan bahawa Anas menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan umrah dari Ji'ranah, di mana dia membahagikan ghanimah Hunain. Di situ di Ji'ranah. Ini bab bila orang-orang musyrikun mendapat harta orang Islam sebagai ghanimah, kemudian orang Islam itu mendapatnya, yakni kembali. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia menceritakan bahawa seekor kudanya hilang. Pergi, jadi hilang. Diambil oleh musuh. Selepas itu orang-orang Islam mengalahkan mereka. Maka kuda itu dikembalikan kepadanya, ini kepada Ibnu Umar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang hamba Ibnu Umar telah lari dan pergi ke Rum. Bila orang-orang Islam mengalahkan orang-orang Rum, Khalid bin Al-Walid mengembalikan hambanya itu kepada Abdullah itu. Dan ini peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa ada seorang hamba Ibnu Umar lari pergi ke Rum. Selepas itu Khalid mengalahkan Rum, yakni orang-orang Rum. Dia pun mengembalikan hamba itu kepada Abdullah. Dan ada seekor kuda Ibnu Umar lari dan pergi ke Rum, yang masuk kepada kawasan Rum. Fazuhira alaihi. Selepas itu Rum dikalahkan oleh orang-orang Islam. Mereka pun mengembalikannya kepada Abdullah. Abu Abdullah berkata, ara ushtuqqa minal air, dipecahkan, diambil daripada perkataan air, yaitu himar wahsh, yakni himar ataupun kaldai hutan. Apa maknanya ara? Yakni haraba, lari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berada di atas seekor kudanya pada suatu hari peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang kafir lah. Wa amirul muslimin yauma idzin, panglima orang-orang Islam pada hari itu ialah Khalid bin Al-Walid. Abu Bakar telah mengutuskannya, yakni sebagai panglima. Fa akhadahu al-adu, kemudiannya musuh mengambil kuda itu. Bila musuh dikalahkan, Khalid mengembalikan kudanya, yakni kuda Abdullah itu padanya. Gitulah hadis-hadis yang kita baca pada malam ini. Babun idza aslama qaumun fi daril harb. Ini semua ni masuk dalam bab jihad lagi, bab perang lagi, bab perang ni panjang ni. Bab jihad ni panjang. Imam Bukhari buat tajuk ni, nak ceritanya bukan orang Islam ni perang dengan maksud nak dapat harta benda orang kafir, dengan nak memperluaskan wilayah ataupun wilayah jajahan orang-orang Islam. Kalau tidak, orang Islam ni pergi ke negeri lain, menguasai negeri lain bukan dengan maksud menjajah seperti penjajah-penjajah lain, tapi maksud mereka ialah nak bawa Islam.
Kalau mereka itu Islam, habis ceritalah, tak ada apa. Ini bab bila itu satu perkara. Yang kedua, Imam Bukhari nak erat pendapat golongan Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan orang Islam kalau dia Islam di daril harb, di negeri orang kafir itu perang dengan negara Islam. Dia tu orang Islam, dia duduk negeri tu. Bila orang Islam pergi serang negeri, bila orang Islam pergi serang negeri tu, harta benda dia yang tidak boleh dipindah, harta benda tetap, macam tanah ke apakah, itu menjadi harta rampasan, boleh kepada orang Islam, termasuk dalam harta faid. Hanya dia ni orang Islam yang lagu ni, dia memiliki harta benda dia yang boleh dipindah saja, pitih ke ataupun barang-barang dia, mata benda dia, emas perak dia tu tidak jadi milik orang Islam, tidak jadi milik orang Islam, tetap menjadi miliknya. Ini kalau orang Islam. Kalau orang kafir tu tak kira dah, orang kafir tu memanglah jadi harta ghanimah lah, ataupun kalau tanpa perang berlaku tu harta faid. Ini masalah orang Islam hak duduk di negeri orang kafir. Imam Bukhari tak setuju dengan pendapat itu, maka dia buatlah tajuk ni. Dia nak ayat tidak, orang Islam walaupun dia duduk di negeri orang kafir harbi pun, harta dia tetap menjadi harta dia, tetap harta dia. Sama ada harta tu harta yang boleh dipindah ataupun harta yang tidak boleh dipindah, tetap menjadi hartanya. Sebab apa? Ini ada dalil bagi dia, ada dalil. Begitulah pendapat jumhur ulama pun mengatakan lagu tu juga. Imam Bukhari tak setuju. Sebab itulah dia kata walahum malun wa ardun, mereka ada harta dan tanah, fahiyalahum, semua itu adalah milik mereka, hak mereka, kepunyaan mereka. Ini sebenarnya dia nak tolak pendapat ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan seperti tadilah apa kita kata tadi. Ini dari segi fiqhnya. Imam Bukhari nak cerita fiqh dia. Jadi dia kata kepada Yahudi, aslimu tu tinggal, aslimu taslamu, tu sudah berapa kali dah kita jumpa. Maknanya Islam lah, nescaya kamu selamat. Bukan selamat hak dunia tu tak ada sebelah mana. Selamat hak dunia tu selamat apa dia kita kata? Selamat tak kena jizyah kalau masuk Islam. Tetapi tak ada seberapa sebenarnya jizyah itu. Tak kena jizyah, kena zakat. Kalau cukai, kalau ada cukai lah kena sepatutnya. Hak tu tak bilangan. Hak sebenarnya selamat ni selamat dari segi dunia akhirat, kehidupan tu selamat. Kehidupan tu selamat. Baiklah. Lepas tu barulah bab tadi. Idza aslama qaumun fi daril harb wa lahum malun wa ardun fahiya lahum. Lepas tu dia pun amarilah hadis daripada Amr bin Uthman bin Affan, anak kepada Sayyidina Uthman, namanya Amr, daripada Usamah bin Zaid. Dia kata Usamah, saya berkata, wahai Rasulullah, di mana engkau akan singgah besok? Dia tanya, esok dalam haji ni, haji wadak ni, esok nak singgah mana? Nabi SAW pun kata, apa yang akil tinggalnya untuk kita? Mana akil tinggal rumah apa-apa rumah ni untuk kita? Tak ada, habis dah, habis. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia nak ayatnya begini. Pada masa Nabi SAW hijrah pergi. Begitu juga Ali dan Ja'far. Orang ini masuk Islam. Tetapi ada dua orang lagi yang tidak masuk Islam. Yang tidak masuk Islam, iaitu Aqil dan Talib. Aqil dan Talib. Dia apa ni? Abdul Muttalib banyak tinggal harta. Ni hadis ni sudah jumpa dah dulu dalam bab. Di sini pun dia ada sebut ni. Dalam Kitabul Hajj muka surat 216 sudah jumpa dah. Abdul Muttalib tinggal banyak harta. Harta itu sebahagiannya boleh kepada Abu Talib. Ni nak kira harta hak Abu Talib. Hak boleh ke Abu Talib. Abu Talib bila dia mati,
Ketika dia mati tu Nabi SAW belum hijrah lagi. Tak boleh lah harta, tak boleh. Sebab apa orang Islam tak boleh terima saka daripada orang kafir. Begitu juga anak dia Ali dan Ja'far tak terima. Hak bolehnya boleh ke siapa? Boleh ke Aqil dengan Talib. Dengan Talib. Abu Talib, panggil Abu Talib. Hak tu tak Islam. Tak Islam pada masa tu. Kemudian baru Islam. Sebelum dia Islam tu, dia jual habis, dia buat borah lah Aqil ni, buat borah harta benda tu sampai habisnya jual. Jadi ada juga pergi Ali, pergi orang ni ada juga, tapi dia tak cara lah. Sebagaimana orang-orang kafir lain, anak-anak hak mana anak-anak dia pergi hijrah tu, harta dia tu pakai milik, jadi milik pokok dia lah. Hak kafir tu, dia kuasai harta orang-orang Islam, anak-anak hak mana pergi ke Madinah. Begitulah yang berlaku pada masa tu. Hak ni pun lagu tu juga. Bila begitu jual habis, tak ada lah, tak ada. Apa yang Imam Bukhari nak ceritanya? Dia nak ayatnya Aqil itu. Aqil tu semasa dia tidak Islam, dia telah jual habis harta benda. Mana milik dia sah. Nabi SAW terima. Nabi SAW tidak membatalkan jual beli dia jual, dia bawa dia ke apa dulu, tidak kata ni tak jadi, batal. Segala rumah dia tu kita ambil balik, kita berkuasa sekarang ni. Tak ada lagu tu. Setara hak kafir tu Nabi SAW terima tasarrufat dia, yani pengurusan jual beli dia ke apa semua, Nabi SAW terima. Apatah lagi kalau Islam. Kalau Islam ni Aqil ni Darul Harb, Mekah pada masa tu Darul Harb, negeri yang mana penduduk dia tu memang isytihar perai lah dengan orang-orang Islam. Dia duduk situ, dia jual. Ni kalau kafir. Kalau orang Islam lebih-lebih lagi lah ada hak dia. Jadi bagaimana kita nak kata kalau orang Islam duduk negeri kafir, bila orang Islam pergi perang kalah orang kafir tu dalam Fatih Makkah ke apa, Nabi SAW mengesahkan, memperakui bahawa itu semua tu sudah selesai dah berlaku. Ni setara hak kafir. Kalau Islam lebih-lebih lagi, apa ya kita nak ambil harta orang Islam pula, tanah dia tu kita kata tetap menjadi milik dia, iaitu harta benda yang boleh dipindah saja, macam duit, mah, perak, perhiasan, perabot, gapo hak tu saja hak jadi tetap menjadi milik dia. Adapun tanah dia dan sebagainya, hak tetap, harta tetap, dia menjadi ghanimah kepada orang Islam. Mana lagu tu? Imam Bukhari ambil sini, dia faham sini. Cara dia istimbak daripada hadis. Dia nak ayatnya orang kafir pun Nabi akui pengurusan dia, jual beli dia, hak dia jual rumah ni, barang harta tetap tu bukan boleh pindah rumah. Kalau rumah kita sini boleh jadi juga rumah kayu tu boleh usung, rumah kayu ni rumah batu, ataupun rumah tanah dia buat dengan tanah, nak pindah lagu mana, itu termasuk dalam harta tetap juga. Nabi SAW terima. Kalaulah untuk orang kafir dia terima sampai begitu, orang Islam lebih-lebih lagi lah. Imam Bukhari dia pakai kaedah min babil aula, min babil aula. Jadi kita nak singgah mana? Dah tak ada rumah ke apa dah ni, dah tak ada rumah ke apa ni. Kita akan singgah, Nabi SAW kata besok di Khaif Bani Kinanah, iaitu di Muhassab. Di situlah orang Quraisy saling bersumpah, berjanji setia untuk menentang Bani Hashim, untuk menentang Bani Hashim yang bersama-sama Nabi SAW. Kalau tidak bersama Nabi pun dia tidaklah keras sangat terhadap Nabi SAW. Situ dia bersumpah, puak-puak kafir ni bersumpah, berjanji untuk bersetia untuk menentang Islam. Bila Nabi SAW berkuasa menang, dia pergi buat situ juga, dia pergi singgah situ. Banyaklah kenangan tu. Sinilah tempat orang pulau kita, tempat orang boykot kita, tempat orang pakat sampai bersumpah-sumpah nah, tulis surat rasmi nah, di sinilah untuk menyusahkan orang-orang Islam sehingga mereka berada di Syam. Biasanya
orang kenali dalam sejarah Syi'bi Abi Talib. Sebetulnya bukan Syi'bi Abi Talib, tetapi Syi'bi Bani Hashim. Syi'bi Bani Hashim. Di situlah duduk terkepung di situ orang Islam. Nak pergi beli pun orang pakat tak usah jual. Nak jual pun orang tak usah. Di pulau sampai begitu sekali. Kalau ada beranak pun mana-mana sakit tak pergi. Tak pergi melawat, tak pergi gapo. Begitulah di pulau orang-orang Islam. Mana berjanji itu? Nak pulau. Situ Nabi SAW pergi situ juga tanda kemenangan dia tu. Kemenangan dia tu. Nak lawan hak tu. Nak lawan hak tu. Sekarang ni sudah berapa ramai, beratus ribu dah orang Islam pada masa itulah. Beratus ribu. Semua duduk situ. Bagaimana perasaan orang kafir? Bagaimana perasaan orang kafir? Tak ada dah. Lenyap dah kekufuran. Ini cara Nabi SAW. Dia sunnah Nabi juga tu. Iaitu kalau di tempat orang buat maksiat, untuk lupa kepada Allah SWT, di situlah dia pergi duduk situ, dia ingat kepada Tuhan. Kalau sekarang ni, zaman sekarang ni stadium lah. Kita kata stadium. Di stadium ni kak, terutama zaman itu. Zaman sekarang dia pun ada lagi. Nah, dengan apa dia ada konsertnya, gaponya, situlah orang buat lah. Apabila Islam ni, naknya kalau mengikut sunnah Nabi ni, situlah kita kenal. Kita kenang semula mana peristiwa yang lalu. Dan kita nyatakan kemenangan kita tu di situ. Di tempat tu. Itu cara. Dan ini termasuk dalam sunnah juga. Wala yu'uhum, tidak bagi perlindungan. Kalau susah, kalau apa, tak bagi perlindungan. Berjanji sampai begitu sekali. Hak Imam Bukhari nak yang mana? Iaitu hak tadi lah. Akil tu jual habis. Akil tak nak tinggal gapo pun untuk kita. Hak tu je Imam Bukhari nak. Ini berkait dengan apa? Dengan perang. Apabila orang Islam menang menguasai negeri kafir tu, orang Islam hak duduk situ. Akil tu duduk situ. Adakah harta dia yang tidak boleh dipindah, harta tetap dia tu menjadi milik tentera Islam, orang Islam? Jawabnya tidak. Imam Bukhari kata tidak ni. Kalau jadi hak Islam, tentulah Nabi SAW ambil balik. Lepas tu riwayat daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya bahawa Umar bin Al-Khattab melantik seorang maula. Maula ni hamba yang dibebas oleh seseorang. Orang panggil maula lah. Maula lah. Maula baginya. Yang hamba yang telah dibebaskan oleh dia. Dipanggil dia tu dikenali dengan Hunay. Untuk menjaga himah. Dia pun kata, ya Hunay, udmum janahak. Janah itu asal maknanya sayap. Udmum maknanya kuncupkan. Ini anak semua nampak. Kalau gambaran ini nampak supaya ayah. Ayah lah ke mana ayah? Kalau dia menang, kalau ayah bapak lah, kalau dia menang, sayap dia tu buka. Begitu sayap dia gabel. Tapi kalau dia kalah, dia kuncup. Dia gitu. Tu kuncupkan sayap. Mana tanda kita ni kalah, mengalah lah dengan orang Islam. Jangan sikit-sikit nak gocoh selalu. Sikit-sikit nak letak selalu. Tak boleh lah. Kena mengalah dengan orang Islam. Kalau supaya tu ayah kalah lah ke mana? Sayap dia tu dia kuncupkan. Lagu tu lah. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dalam Quran ada. Hak tu makna wakhfid janahaka, rendahkan sayapmu untuk orang-orang mukmin yang mengikut. Orang mukmin yang mengikut kau tu, kamu rendahkan sayap. Rendahkan sayap dalam ke mana? Orang kita amal ni molek. Satu budaya yang bagus. Yang mana orang luar tak ada amal ni. Ramai daripada orang Arab sendiri pun asal, tempat asal ni pun tak amal ni. Lagu mana? Kalau kita nak lalu kan? Kita nak lalu, kita rendahkan, kita bongkok sikit, kita minta jalan gitu. Itu makna rendahkan sayap. Turunkan sayap. Mana tanda kita hormat. Kita berlembut dengan dia, tidak kasar. Orang kita amal hak tu. Dan hak tu memang molek amal, tidak salah. Dalam Quran pun ada. Hak di sini maksudnya kuncupkan sayap. Kuncupkan sayap tu makna kita mengalah lah. Jangan kita beragah.
dengan orang-orang Islam. Jangan bergagah. Jangan menyatakan kekerasan kita kepada mereka. Wahai Hunain, mengalahlah terhadap orang-orang Islam. Gitu maknanya. Wattaqi da'watal mazlum, dan elakkan dari terkena doa orang yang dizalimi. Jaga dirimu daripada doa orang yang dizalimi. Maknanya jangan buat nyaya kat orang lah. Jangan buat nyaya kat orang. Ini Sayyidina Umar pesan kepada pegawai-pegawai dia, kalau ada kuasa sedikit sebanyak pun dia pesan, jangan buat nyaya kat orang. Da'watal mazlum. Mazlum ni tak kira orang kafir pun tak boleh buat nyaya. Orang kafir pun tak boleh. Apatah lagi orang Islam. Kerana doa orang yang dizalimi itu mustajab. Mustajab. Yang diterima Allah. Dan masukkan, pasal dia ni jaga hima. Hima ni apa makna? Maknanya padang ragu. Padang ragu. Biarkan masuk tuan punya kumpulan kecil unta dan kumpulan kecil kambing. Biar dia bawa masuklah kambing dia ke unta dia pergi dalam padang ragu ni. Memang kita sediakan padang ragu ni, khususkan padang yang tertentu untuk kemudahan orang ramai, sebagai bantuan kepada mereka. Sebagai bantuan kepada mereka. Kalau mereka tidak ada tanah sendiri, tidak ada kawasan rupuk sendiri, ataupun ada tidak mencukupi, bolehlah mereka lepas binatang-binatang ternakan mereka tu di sini, sebab ni hak kerajaan. Hak kerajaan. Kamu masukkan, biarkan masuk. Wa iyaya, biasanya orang kata wa iyaka, tetapi di sini wa iyaya ada juga diguna, tapi jangan. Maknanya dia lebih bercermat lagi. Beringat aku, beringat aku. Jangan biarkan, jauhkan, jangan dibiarkan apa ni binatang ternakan Ibnu Auf dan Ibnu Affan masuk. Mana dia bukan peringat orang, peringat ke dia. Jadi orang bawah-bawah dia ni, pegawai-pegawai dia ni serupa dengan dia tu dia. Jadi sebab itu dia kata wa iyaya. Wa iyyaka itu biasa, ya biasa orang guna. Jauhkan atau elakkan. Jangan engkau biarkan ni binatang ternakan mereka ini masuk. Sebab apa? Sebab pada ragu tu walaupun luah pun ramai ni orang-orang yang ada binatang ternakan. Demon ni kalau binatang ternakan dia mati pun dia ada lagi harta lain. Dia boleh. Lepas tu dia orang kuat. Dari segi agama pun kuat. Tidak mudah nak mengaju, nak berontak kita kata. Tidak. Mereka boleh merujuk kepada hasil-hasil tanaman dan ladang kurma mereka. Dia boleh. Wah, harta banyak. Tetapi puak-puak ni ada sikit unta ni, sikit kambing ni, kalau binatang ternakan mereka mati, yang anak pinak dia mari jumpa aku, tu dia. Anak pinak mari jumpa aku, kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hak ni Amirul Mukminin, hak ni Amirul Mukminin. Dia kata, adakah aku akan biarkan mereka? Mana boleh? Mana boleh? La aballak itu mana? Tiada ayah bagimu. Tiada ayah bagimu ni tidak molek kalau nak kira biar ayahmu mati. Sini doa tidak dimaksudkan makna dia ni. Asalnya maknanya biar ayahmu mati. Biar ayah mati molek lah. Tidak. Ini tidak dipakai dengan makna tu, dalam bahasa kita orang tak guna. Sebab itu anda terjemah saat ni, afatarikuhum ana la aballak. Adakah aku akan biarkan mereka? Mana adakah patut aku biarkan mereka? Lok mereka ni, tak cara ke mereka? Mana boleh? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Mana? Itu mana sekarang ni. Sebab bahasa kita lah kadang-kadang guna bahasa asal tu tidak maksud gitu. Tidak maksud gitu. Dipakai dengan makna lain. Sayyidina Umar kata air dan rumput ni lebih murah kepada aku, lebih mudah untuk aku berikan daripada emas perak. Kalau kita cermaklah tak bui dia ni masuk pada ragu ke apa, lepas tu bila binatang ternak dia mati ke apa susah, kita terpaksa kena belanja juga. Kerajaan kena belanja juga. Kerajaan kena belanja juga. Wak keluar pitih daripada Baitul Mal, rugi juga. Mana lebih baik? Kita lebih baik jaga dia.
daripada bila dia kena lagi teruk lagi. Wa aimullah, demi Allah, mereka nampak ataupun mereka fikir aku telah menzalimi mereka, sebab ini negeri mereka. Semasa jahiliah mereka berperang untuk mempertahankannya, dan mereka Islam di atas tanah itu. Ada orang lah kali sapa kepada dia maklumat bahawa ada orang kata, apa ni jadi hak milik kerajaan ni? Ni tanah orang sini, tanah kita ni, negeri kita ni dulu. Ada orang kata begitu. Sayyidina Umar kata, demi Allah, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana untuk menjaga kuda-kuda ataupun unta-unta yang akan digunakan untuk sabilillah, tentu aku tidak ambil walaupun sejengkal tanah mereka untuk dijadikan pada ragu ini. Ini maknanya Imam Bukhari naknya Sayyidina Umar ni dia iktiraf, dia akui hak milik orang kafir. Hak milik orang kafir dia akui, hak milik orang Islam di negeri orang kafir, dia Islam di negeri orang kafir. Lepas tu tanah dia lebih-lebih lagi lah dia akui. Sayyidina Umar pun macam tu juga. Macam mana kita kata kalau harta yang tetap jadi hak kerajaan? Ini tidak hak kerajaan. Jadi dia akui itu sebagai hak mereka. Cuma apa yang tentukan satu kawasan ni bukan ya, sebenarnya bukan yang diusahakan oleh mereka. Pihak kerajaan tentukan satu kawasan yang jauh lain daripada yang dulunya tidak dimajukan, tetapi memanglah tanah mereka dijadikan hak kerajaan. Hak kerajaan pun faedahnya untuk orang ramai juga. Kalaulah tidak kerana faedah ni faedah masyarakat untuk umum, tentu aku tidak jadikan sebagai hak kerajaan walaupun sejengkal. Hak kerajaan ini untuk kebaikan mereka juga. Begitulah. Imam Bukhari naknya hak tadi lah, harta ni tetap kepunyaan mereka. Babu kitabatil imam an-nas. Ini bab imam ataupun pemimpin menyenaraikan nama orang ramai, menyenaraikan nama, bubuh nama, ambil nama. Jadi hal ini babu kitabatil imam an-nas ada beberapa makna. Satu, ini orang panggil apa dia, jabatan statistik lah sekarang ni. Statistik, nak tahu bilangan orang, rumah berapa banyak dalam satu kawasan itu. Ini asalnya di zaman Nabi SAW sudah ada dah, tapi secara umum lah, sebab dia tu kemajuan dia tidaklah seperti sekarang ni. Tetapi Nabi SAW ni memang dia sudah fikir dah ke arah benda-benda yang baik, kebaikan untuk umum tu. Di antaranya iaitu dengan mengambil kira bilangan orang tu, untuk nak perang, untuk nak apa ke, dia ambil kira. Jadi di sini senaraikan nama orang ramai ni ada banyak tujuan. Satunya nak tahu berapa ramai rakyat. Yang kedua, untuk nak tahu siapa yang layak perang dan siapa yang tidak layak. Berapa orang yang layak perang, berapa orang yang tidak layak. Ini dilakukan di zaman Nabi SAW dengan maksud tu. Di zaman Sayyidina Umar dilakukan lebih lagi, iaitu ambil nama untuk bagi bantuan. Untuk bagi bantuan. Berapa keluarga yang susah, yang patut mendapat bantuan, dia ambil senarai. Jadi hak tu dibagi bantuan. Bagi bantuan keuangan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain lagi diberikan. Itu tujuan diambil nama, disenaraikan itu. Sekarang ni kemajuan tu, kehidupan kita ni macam-macam bentuknya, maka bidang statistik ni jadi lebih luas lagi lah. Banci hak ni, banci bahagian ni, banci orang kena penyakit lah, macam-macam. Banci orang perempuan, banci ni jantina ni, lelaki mana lebih ramai daripada perempuan, semua banci saja, banci penduduk. Macam-macam lah banci itu dengan maksud yang berlain-lainan. Itu boleh dilakukan dan ada asasnya, ada asas, bukan tidak boleh. Sebab apa, bila kita banci kita tahu, kita senang untuk bertindak tu, untuk bertindak. Kita boleh buat kajian pula, buat apa yang banyak sini ni jadi lagu ni, buat apa. Misalnya kena penyakit ni, buat apa. Rupanya kotor situ, bolehlah nak kawal lah. Rupanya situ kotor, nyamuk-nyamuk ni boleh membiak di situ.
senang nak kawal bila kita tahu. Ni Nabi SAW suruh tulis nama orang Islam. Berapa orang Islam? Kami pun tulislah, catiklah. Ada 1,500 orang. 1,500 orang. Dalam riwayat yang satu lagi, Imam Bukhari buat mari ni, dua riwayat. Dia itu 500 orang. Hak lagi 900 hingga 700. 900 hingga 700. Mana jauh gini mo ni? Beza ni. Yang ni cuba kita perhati di sini. Ini dari segi perbahasan sanad sikit ni. Imam Bukhari ambil daripada Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ambil daripada Sufyan. Sufyan ambil daripada A'mash. A'mash ambil daripada Abi Wa'il. Dia ambil daripada Hudzaifah. Baik. Itu satu sanad. Sanad yang kedua, dia semua ni hak tiga-tiga ni ambil daripada A'mash belaka. A'mash tu apa namanya? Namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Anak murid A'mash hak seorang lagi namanya Abi Hamzah. Tadi anak murid dia nama Sufyan. Sufyan tu ayat 1,500 nya. Anak murid dia Abu Hamzah riwayatkan daripada A'mash hak ni 500. Abu Muawiyah ambil daripada A'mash, dia kata antara 600 hingga 700. Tiga tu. Tetapi Imam Bukhari sebutkan dengan lengkap di bawah sanad yang pertama, hak daripada Sufyan. Hak tu dia sebut sanad yang lengkap. Dan dia sebut hadis tu. Adapun hak ni dia isyarat saja. Dia isyarat saja. Apa maksudnya? Imam Bukhari nak ceritakan bahawa riwayat Sufyan itu lebih kuat lagi. Sebab apa? Kalau nak banding di antara tiga ni, Abu Muawiyah dan Abi Hamzah, antara tiga ni dan Sufyan, siapa lebih kuat di antara tiga ni? Anak murid ni pun dia tidak serupa juga anak murid ni. Ada hak lebih cerdik, paling cerdik, ada hak kurang sikit, ada hak kurang lagi, ada hak tak pakar pun ada juga anak murid ni. Anak murid untuk guru sama je, tapi orang tak pakai dia. Ni dalam kitab-kitab rijal banyak benar lah kalau kita tengok. Pasal apa? Tak ingat, banyak tak ingat, dia terlupa, tak ada catatan. Hak dia riwayat tu berdasarkan hafalan saja. Hafalan dia tu buruk, tak molek pula ingat. Orang royak lagu lain, dia royak lagu lain banyak kali dah. Boleh jadi dia tidur ke, macam-macam lah pada masa mengaji dulu, ataupun dia kerap tidak hadir, boleh jadi juga, macam-macam lah sebab tu. Jadi di antara tiga ni orang kuat belaka, tapi nak banding mana lebih kuat? Lebih kuat Sufyan. Sebab itu Imam Bukhari utamakan riwayat dia hak 1,500. Ada pula orang yang mengatakan hak kata 500 ni iaitu orang-orang tua, hak sudah layak perang dah ni. Hak ni hak kata 500. Hak 1,500 tu kira semua tu sekali dengan lelaki perempuan tua muda, kira belaka. Hak seorang lagi ni kata antara 900 dengan 700, mungkin dia ambil kira hak sudut-sudut lain. Dia ambil kira orang perempuan ke, dia ambil kira. Hak ni mana bilangan ni dia merujuk kepada golongan tertentu. Begitulah. Ada juga yang cuba jawab begitu. Tetapi kalau kita kata 500 tu orang lelaki, sedangkan dalam riwayat Sufyan tu dia kata kami catatkan 1,500 rajul. Rajul tu lelaki dah lah. Rajul tu budak, tidak rajul, budak. Kalau hak tak cukup umur lagi, tidak rajul. Rajul ni mana hak 1,500 ni hak cukup umur dah, hak boleh perang dah lah. Kira aja. Apa ya kita nak kata 500 ni apa ni? 500 di mana orang lelaki. Kecuali kalau kita pakai rajul tu dengan makna syakhs, dengan makna orang. Termasuklah orang tu ada juga. Kadang-kadang dalam bahasa Arab dia kata rajul. Rajul tu dengan makna orang, bukan dengan makna orang lelaki. Tak kira orang tu lelaki ke perempuan ke tua muda ke, tak kira. Kecuali kalau kita pakai lagu tu. Tetapi zahirnya tidak menyokong tadilah. Lepas tu macam mana ni dia kata 500 ni? Sama ada seperti kita kata tadi, dia mengambil kira sudut tertentu. 500 ni cuma dia tidak jelas lah. 500 yang pandai berkuda ke, 500 pemanah ke, boleh jadilah, tapi dia tidak jelas.
Lepas tu macam mana ni dia kata 500 ni? Sama ada seperti kita kata tadi, dia mengambil kira sudut tertentu. Sudut tertentu. 500 ni cuma dia tidak jelas lah. 500 yang pandai berkuda ke? 500 pemanah ke? Boleh jadilah, tapi dia tidak jelas ni. Ataupun dia keliru. Keliru. Boleh jadi. Kalau Imam Bukhari naknya, mana catik nama tu lah. Catik nama tu. Apabila kira 1,500 orang. Nak perang ni, nak perang mana? Ada yang mengatakan nak perang Uhud, ada yang mengatakan perang Khandaq ni, perang Khandaq. Yang jelasnya di sini untuk perang Khandaq. Untuk perang Khandaq. Lepas tu faqulna, kami pun katalah, pokok sahabat ni, nakhafu, adakah kita akan takut? Mana boleh kita takut? Kita sudah 1,500 orang ni. 1,500 orang. Sebelum pada ni pun 200-300 orang lebih, 500-600 pun kita sudah boleh perang dah, tak takut pun perang. Ni kalau kita 1,500 ni, mana kita nak takut? Tak takut. Kalau sudah seramai ni rajul, orang boleh perang, mana kita nak takut? Dia pun sebut, falaqad ra'aituna ubtulina. Saya duduk nampak puak-puak kami ni, sahabat ni, suatu ketika dulu diuji, sehingga seseorang tu semaya seorang dalam keadaan takut. Pasal apa? Sikit bilangan. Pernah satu ketika orang Islam ni, satu tempat tu seorang menusuk-nusuk je semaya. Pasal apa takut? Kalau orang tahu, akan kena buat nyaya lah, akan kena hukum lah oleh masyarakat dia tu. Ni ia jelasnya begitu. Tetapi banyak dalam, macam dalam Hasyiah ni, begitu juga dalam syarah-syarah yang lain, dia kena agalah ke lain pula. Anda tidak setujulah. Sebab itu anda terjemah saat ni, aku duduk nampak-nampak lagi puak-puak kami ni sahabat telah diuji sehingga seseorang itu dia bersemayam seorang diri dalam keadaan takut. Ni cerita tentang sahabat ni, di zaman Nabi SAW. Tiba-tiba ada pula yang terpengaruh dengan sejarah, nak ayatnya sejarah yang karut ni, bila dia tersebar kena sebuah kuman, sebuah virus lah juga. Jauh pun kalau duduk situ terkena juga, terdedah, kena juga, kena penyakit. Apa dia kata tu? Betih lah. Kena tak kira jauh baik pun, kena penyakit cacar lah kita kata. Kena penyakit tu boleh jadi kena. Ni nak ceritanya apa? Apabila dia merebak, supalah kita kata apa ni? Ni sejarah. Cuba kita baca, kita baca sikit. Mana ni? Hasyiah nombor 11 kalau dalam kitab kita ni. Cuba tengok hasyiah nombor 11. لقد رأيتنا فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجهها، فكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية وقوع الفتنة. Di sini dia kata saya duduk nampak kami ni, pokok sahabat, macam dia mengisyaratkan kepada apa yang berlaku di akhir pemerintahan Sayyidina Uthman, apabila setengah-setengah kawasan itu dikuasai oleh gubernur-gubernur macam di Kufah seperti Walid bin Uqbah, yang mana dia ni semaya lewat ataupun semaya tidak betul, sehingga sebahagian daripada orang-orang yang warak, dia semaya seorang sulit-sulit, senyap-senyap di rumah dia, lepas tu pergi masjid semaya juga sekali dengan dia kerana takut fitnah. Tengok kena dah. Muhasyi kita ni, siapa dia ni? Orang besar ni, Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Orang besar ni, alim besar ni. Hak jilid yang kedua tu, anak murid dia Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoban. Ni orang besar, kena juga. Kita tahu kena tu orang-orang kemudian ni, anak-anak buah, anak-anak cucu juga. Kita cerita tentang tok nenek kita ni dulu. Misalnya kita kata, nak guana zaman tu orang makan sirih belaka, apa dia makan sirih? Nak guana zaman tu, kita sekarang ni nak dia makan sirih kita. Buat merah gigi.
Nak ke dia? Kita cerita kelemahan, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kita terima tok kita lah, mana-mana pun dia kurang pun dia tok kita, ilmu kita dapat daripada dia. Kalau tok kita ni ada sabit dengan dia juga walaupun dia kurang pun. Dulu kaki ayat pas kita lah ni tak boleh jalan kaki ayat, patut kita dulu pakai kaki ayat jalan kata otoriti gimana kaki ayat semua tu isap rokok. Tapi kita kemudian dah kita tahu isap rokok tu tak boleh, apa ya kita nak isapnya? Ayah kita pun kalau dia pun isap, apa ya kita nak ikutnya? Ayatnya sesuatu malapetaka ni, sesuatu adat ni kadang-kadang bila dia meluah dalam masyarakat tu kena berlaku. Ahli ilmu ni kadang-kadang dia terkena juga. Ni macam ni. Padahal tidak lagu tu. Secara nikahnya mudah je, mudah. Siapa dia yang lantik dia? Ni siapa dia? Lantik Walid bin Uqbah ni jadi gubernur di Kufah ni siapa dia? Sayyidina Osman. Apa yang Sayyidina Osman ni lantik orang lagu ni? Mula. Dia sebenarnya dia bukan nak menguduh kawan ni. Kawan ni bagi dia tak ada nilai, orang pun tak perhati sangat. No, Sayyidina Osman. Orang yang Nabi SAW beri 2 orang anak dia menikah dengan dia. No, dia nak pukul hak tu. Apa yang Sayyidina Osman latih orang lagu ni? Tak ada dah orang lain. Apa tak latih Huzaifah kau? Siapa-siapa kau orang lain? Dia nak pergi situ, dia nak pukul kawan tu. Padahal Walid bin Uqbah ni orang molek. Dia tidak kenal pasal apa Walid bin Uqbah ni saudara susu dengan Sayyidina Osman. Dia fitnahkan macam-macam, kata Walid ni berzina lah, minum arak lah, sehingga akhirnya Walid ni kena sebab apa? Fitnah yang mereka ni buat. Saksi ada, dia kata memang kita tengok dia minum arak. Kena hukum. Pada masa tu Sayyidina Osman kata sabarlah, nak macam mana? Ni teruknya. Tak ada orang boleh jadi gubernur lama duduk di Kufah ni, tak ada orang. Tetapi apabila dia pergi, Walid ni pergi, dia dapat menguasai keadaan, maka dia mau tu fitnah pula. Panjanglah cerita, anda tidak nak sebut. Ni dia sejarah panjang ni pula ni berkenaan dengan Walid bin Uqbah. Macam-macam pula kekarutan yang dibuat di sekitar dia tu untuk fitnah dia. Apabila buruklah Sayyidina Osman. Tu nak apa ya? Kita cuba kita fikir. Huzaifah ni duduk royak cerita sahabat-sahabat. Adakah kita takut? Tak takut. Dah 1,500 orang. Falaqad ra'aituna. Dulu saya duk nampak lagi kami ni pokok sahabat. Ubtulina, telah diuji. Bukan lon ni. Bukan dia royak tu. Pada masa tu dia royak ni cerita dulu. Ni PM Adi kan. Tetapi wak kata pengaruh dengan sejarah saat ni, dia kata cerita tu pula. Mana di zaman Walid ni begitu zalim dia, kuatnya. Kalau orang tak semayang dengan dia, dia hukum. Pas dia ni semayang tak betul. Maknanya semua tak kena. Mudahnya kita kata Sayyidina Osman tu lantik dia ni lagu mana? Kecuali kalau kita terima ahli-ahli sejarah yang karut ni, dia kata sebab Sayyidina Osman dia pilih kasih. Dia mengamalkan dasar nepotism. Dia ambil mana-mana ada kait kena mengena dengan dia, keluarga dia. Jadi gubernur sana, gubernur sini. Ni adik-adik dia, adik-adik susu dia. Sebab tu dia latih. Macam-macam lah fitnah. Sebenarnya tidak begitu. Sebab itu kalau kita kaji sejarah ni, kita tengok sejarah ni, orang-orang yang kata Sayyidina Osman mengamalkan dasar nepotism, ambil pilih kasih dan ambil keluarga-keluarga dia jadi pembesar-pembesar di zaman pemerintahan dia. Di zaman Sayyidina Ali ambil lebih ramai lagi. Apa tak kritik Sayyidina Ali? Kita tak kritik, bukan kita tak jadi masalah. Orang-orang tu sebab apa dia kritik Sayyidina Osman ni, Sayyidina Ali pula dia tak kritik. Sedangkan sama Sayyidina Ali lebih ramai lagi. Sayyidina Ali ambil daripada kalangan ahli keluarga dia, tak kritik pula. Ini menunjukkan ada benda ni, ada benda lain yang dikehendaki. Bukan ikhlas ngerti nak betul kau cara pemerintahan tu, tidak lagu tu. Ni kalau kita perhati jelas ni. Huzaifah nak royak ni, kita ketika kuat kita tak takut dalam keadaan ni. Pernah kita ni, saya duduk nampak lagi kami pokok sahabat ni dalam keadaan ketakutan semaya seorang, nusuk dalam keadaan takut. Apa? Pasal hak lain ni sekeliling ni kafir semua, keluarga pun kafir. Kalau tahu kena seksa, kena hukum macam-macam. Kena apa ni, kena buat oleh masyarakat.
Dia nak royak hak tu. Dia mari royak hak zaman kemudian. Huzaifah ni royak ketika mana? Ketika mana dia royak? Ketika di zaman akhir pemerintahan Sayyidina Osman. Apa dia nak royak zaman tu pula ni? Zaman tu orang Islam sudah kuat dah. Nak takut apa? Kemudian kalau kita terima lah ni, mana sahabat ni takut? Berapa orang sahabat takut kepada Walid? Walid bin Uqbah takut. Mana sahabat ni jenis tak pakar lah lagu tu. Jenis nakut. Di mana sahabat tu sifat dia yang dalam Quran sebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh buat kebaikan dan melarang daripada perkara munkar. Kalau tak berani, nak royak taqiyah pula dah. Sahabat-sahabat ni taqiyah pula dah. Semaya senyap-senyap di rumah. Lepas tu pergi semaya pura-pura semaya dengan orang ramai. Mana boleh lagu tu. Ni dia nak menunjukkan sahabat ni tak betul, tak berani. Sahabat ni pengecut. Itu kesannya kalau kita terima benda ni. Kesannya besar. Banyak perkara lah. Lepas tu Nabi SAW ni ada satu orang tu, dia pergi kata kepada Rasulullah, saya ni disenaraikan nama saya untuk ikut perang sekian-sekian. Lepas bini saya nak pergi buat haji. Lagu mana? Nabi SAW kata balik, buat haji bersama isteri. Ni maknanya ambil nama untuk pergi perang. Kerajaan boleh bubuh nama, ambil nama orang ni, lepas tu untuk nak latih ke ataupun untuk nak pergi perang ke, boleh. Di sini orang ni bila dia kata nama saya ditulis nama, Nabi SAW kata pergi haji dengan isterimu. Sebab apa? Jihad ini luas makna dia. Jihad itu luas maknanya, bukan jihad itu perang saja. Orang perempuan pergi haji itu pun jihad dah juga bagi dia. Kita menemani dia, maknanya kita membantu dia dalam berjihad juga. Imam Bukhari nak ayat jihad ni luas. Bukan jihad ni mana dalam bentuk perang tumpah darah begitu saja. Hak ni pun satu bentuk jihad juga. Dan Nabi SAW nak ajar jaga isteri ni, ambil berat tentang isteri, jangan bermudah-mudah. Jangan abaikan isteri. Setengah-setengah orang tu dia kata, mana perempuan ni memang pasal tak boleh gisau kan. Pasal tak boleh gisau kan. Haram. Pasal dia tengok hadis yang lain, tak boleh nak pergi nak musafir ke apa kecuali dengan mahram. Ni nak pergi musafir ni macam mana? Nak pergi musafir ni macam mana kalau tak ada mahram dia? Sebab itu Nabi SAW suruh dia pergi haji bersama dengan isteri dia. Anda tak nampak begitu? Yang anda nampaknya Nabi SAW ini salah satu contoh, dia nak suruh si suami ni, suami-suami ni ambil berat tentang isteri dia, jaga isteri dia, ambil tahu tentang isteri dia. Dengan maksud tu, kalau kita terima hak tadi, sebab apa yang Nabi SAW tak beri orang perempuan ni berjalan seorang dalam perjalanan 3 hari, dalam setengah riwayat tu sehari? Apa? Kerana keadaan tidak aman. Kalau kita terima pada masa ni tidak aman, di zaman Nabi SAW tak aman, orang ni duduk mana? Jadi orang boleh buat alasan, orang kafir boleh buat alasan, zaman pemerintahan Nabi, pemerintahan dia tidak berjaya, tak aman. Kalau orang tidur nak jalan seorang tak boleh. Sedangkan Nabi SAW kata akan tiba masanya satu hari nanti, orang daripada Sana'a ni, perempuan seorang mari Mekah, mari nak buat haji Mekah, seorang. Nabi SAW tak kata pula, macam mana dia mari seorang? Dia kata mari seorang. Kalaulah tak boleh secara mutlak perempuan tu berjalan seorang, tentu Nabi SAW tak kata lagu tu. Mesti dia kata tak boleh, salah lagu tu. Ni dia kata boleh, menunjukkan ini bergantung kepada keamanan. Kalau kita terima hak ni Nabi SAW tak bui berjalan seorang, maknanya zaman Nabi ni tak aman kalau lagu tu. Di mana berjayanya sistem pemerintahan Nabi SAW kalau lagu tu? Ada ramai lagi orang jahat. Siapa dia orang jahat? Kafir kau, Yahudi kau, siapa dia? Biar jelas. Sebab itu anda tidak nampak begitu. Itu masalah tafsiran masing-masing. Sebab ada dalam hadis sebut, memang pun itu nak royak suruh ambil berat, terutama dalam keadaan tidak aman. Jangan kita lelak orang-orang perempuan ni jalan seorang, nak suruh ambil berat.
Bukan bermakna dalam semua keadaan kau mana-mana pun aman dah setara mana, semua orang Islam berlaku pun tak boleh orang perempuan tu berjalan, melainkan kena dengan ada mahram dia. Bukan dengan maksud tu. Kalau orang kata lagu tu, itu tafsiran masing-masing lah. Tafsiran masing-masing. Babun inna Allah yu'ayyidu din birrajulil fajir. Ini hadis ini sudah berapa kali dah kita jumpa ni hadis. Riwayat daripada Abi Hurairah. Kami ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa ni berlaku dalam perang mana ni? Ya Abu Hurairah kata syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Dia berkata kepada satu orang. Sedangkan Abu Hurairah ni masuk Islam pada tahun yang ke-7 lepas perang Khaybar. Tahun yang ke-7. Kalau kita terima syahidna ni, maknanya dia ikut sekali. Maknanya perang ni selepas tahun yang ke-7, selepas lagi daripada perang Khaybar. Boleh jadi. Setengah ulama mengatakan tidak, sebelum pada tu. Kalau sebelum pada tu tak sesuai, dia kata syahidna, kami ikut serta. Kami ni maknanya dia ada sekali. Sedangkan dia tak Islam lagi, nak ada sekali lagu mana? Kecuali kalau kita takwilkan syahidna tu, yani ma'asyiras sahabah. Selalu juga dalam kitab-kitab hadis ni dia kata kami, sahabat tu kata kami. Tidak mesti dia sendiri tu ada, tapi dia tu termasuk di kalangan sahabat lah. Mana-mana orang-orang yang ada lah. Maksud dia begitu. Yang ni hadis ini adalah mursal, dia ambil daripada orang lain, tapi orang lain tu sahabat juga. Kalau kita terima ini peristiwa ini berlaku sebelum daripada tahun yang ke-7. Ini Abu Hurairah nak menceritakan peristiwa yang diketahui, diceritakan oleh sahabat, berlaku di suatu ketika. Walaupun dia tak Islam lagi pada ketika itu, tapi sahabat cerita kepada dia. Walaupun mengikut zahirnya agak jauh sikitlah. Tapi kalau kita terima syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mana hak kemudian lagi itu lebih sesuai. Sebab apa? Sebab apa? Zaman kemudian ni, lepas pada pembukaan Mekah gapo, orang-orang kafir pun pergi perang juga sekali dengan orang Islam. Orang kafir pun pergi juga. Selain daripada orang kafir, hak munafik gapo, hak masuk Islam tidak betul ni. Kerana takut dah Islam berkuasa belaka dah, dia pun masuk Islam. Lebih sesuai pada masa tu. Sebab setengah ulama mengatakan ar-rajulil fajir, al-fajir di sini makna al-kafir. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan al-fajir di sini bukan makna al-kafir, tetapi orang yang mendakwa Islam. Kalau berdasarkan hadis ini, dia kata kepada satu orang mimman yadda'il Islam, yang mendakwa Islam. Maknanya orang ni tidak masyhur sangat di kalangan sahabat, tidak maklum dia sebagai sahabat besar ke apa, tidak. Mendakwa Islam. Jenis dakwa Islam ni kira-kiranya orang munafik lah. Yang ni Allah SWT menguatkan agama ini dengan orang munafik. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiganya, al-fajir itu mengikut makna asal dia. Fajir bukan makna kafir, bukan makna munafik, tapi fajir dengan makna orang yang suka melakukan dosa, orang yang berdosa, orang yang tidak baik. Allah SWT kuatkan agama dengan orang ni juga. Lepas tu dia marilah hadis ni ni. Mana-mana pun bila dia pergi perang ni, perang pula hebat pula, perang tu dengan kuat, ada kesannya. Kita tidak boleh menafikan kesan yang zahir. Bila dia perang, mestilah ada orang kafir hak mati ke, ataupun sekurang-kurangnya orang kafir yang marah ke hadapan tu terpaksa kena undur kerana dia. Jadi orang-orang lain, orang Islam lain, selesa sikit perang tu, adalah juga peranan dia, walaupun tak ada faedah untuk dia, tetapi untuk orang lain ada faedah juga. Itulah yang dikatakan Allah SWT menguatkan agama ini kadang-kadang dengan orang yang tidak baik, sekurang-kurang, atau orang munafik, atau orang kafir pun boleh juga. Dan perkara ni boleh jadi berlaku ni, betul berlaku. Kita pakailah dengan apa makna sekalipun al-fajir tadi, boleh berlaku. Dan ada buktinya. Buktinya orang kafir, berapa ramai orientalis ya dia tulis buku puji Nabi SAW, sehingga orang-orang dia sendiri pun sedar mikir hak ni, hak sederhana, hak molek ni, kajian yang ikhlas, biar betul ada.
Yang dia fikir, bagus Nabi. Dengan baca sama-sama dia, padahal dia kafir juga. Jadi dengan cara macam tu Islam ni kuat. Bukan ditulis oleh orang Islam, ditulis oleh orang kafir. Itu hak secara langsung. Kamu hadis. Orang kafir juga buat. Buat orientalis buat. Kamu hadis. Hak wincing dikepalai oleh wincing. Bukan baik 7 jilid. Orang Islam duduk guna selama mana hak tu? Memudahkan kita untuk kerja agama. Berapa lama? Itu hak secara langsung. Faedah kita dapati daripada orang kafir. Ada juga orang tidak secara langsung. Dia kritik Islam. Kalau tidak sabit dia kritik, orang Islam tak jawab. Apabila dia jawab, kau kemah agama. Kau kemah. Asalnya hak tak betul tu jadi tertutup, hilang hak tu, mari hak betul. Bila orang kemudian baca, dia jelas nampak Islam tu jadi kuat. Kadang-kadang Allah SWT menguatkan agama ni dengan orang hak jahat sana, dengan orang hak tak baik. Kerana dia tulis, misalnya dia tulis tak molek tentang Nabi SAW, orang lain pun kaji sirah pula untuk baik, untuk lebih molek lagi. Kerana tu kan ada faedah dia tu, kuat agama ni, jadi kuat, jadi molek agama dengan adanya orang hak tak molek. Itu secara tidak langsung apabila dia kritik Islam, maka orang Islam ni jadi mikir nak bela tu mesti keluar hujah-hujah yang kuat yang boleh diterima oleh orang lain. Ini dengan cara tidak langsung Islam itu jadi kuat. Birrajulil fajir. Kalau munafik, berapa ramai orang yang pura-pura. Tetapi bila dia pura-pura pun, katakanlah dia ahli politik, sebenarnya dia bukan suka sangat ke agama ni, katakanlah tetapi oleh kerana dia ni mewakili orang Islam, dia kena buat juga masjid, dia kena buat juga kebajikan kau ni untuk kebaikan orang Islam kan. Jadi kan ada faedah juga kepada orang Islam tu. Kadang-kadang dia pandai mentadbir, jadi nampak maju, nampak kemah, kuat juga agama. Orang luar ni nampak, Islam, nampak Islam, boleh jadi juga. Luas tu maknanya luas. Ada juga hak kafir, memang hak kafir. Hak tu hak munafik. Ada juga orang hak jahat. Hak jahat ni ramai lah, hak jahat ni hak tidak baik. Kalau nak kira mengikut penilaian Islamnya tidak baik lah. Berapa ramai ya Allah SWT kuatkan dengan dia, kerana dia jadi pemerintah, kerana dia jadi orang yang berkuasa. Tapi kuat Islam tu kerana dia dari segi peribadi dia tak molek, suku masalah peribadi. Tapi oleh kerana dia ada kuasa, dia boleh buat berapa banyak benda-benda yang molek. Yang ni seseorang itu tidak boleh kita tengok pada amalan zahir dia yang molek saja, tak boleh. Hakikat dia kita tidak tahu. Macam di sini. Begitu juga dalam dunia ni, begitulah. Pemimpin kau siapa kau, supaya lah belakang. Kita tidak tahu hak sebenar. Hak sebenarnya Allah SWT tahu. Supaya siapa-siapa pun. Macam hak ni, dia pergi perang zahirnya molek benar lah, dia pergi perang berjual. Tetapi tidak begitu. Allah SWT tengok hakikat dia, hak sebenarnya. Orang ni akhirnya mati masuk neraka. Jadi ulama kata apa masuk neraka? Pasal dia kafir, masuk neraka. Kalau munafik pun memang munafik masuk neraka. Setengah ulama macam Sindi ni di bawah dia, dia kata dia masuk tu bukan dia kafir, bukan perbuatan tu. Perbuatan tu memanglah tak molek. Tetapi Nabi SAW kata ke neraka tu, seseolahnya Nabi SAW nak mendedahkan hakikat dia tu, siapa dia tu. Walaupun dia ni bela orang Islam, duduk balik orang Islam, perang, kalau dia mati masuk neraka pun tu lah. Nak ayat gitu. Ini dalam Sindi, Hasyiah Sindi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, masuk neraka ni dia bunuh diri. Kalau nak kira dia pergi berjual tu, syahid lah, mati syahid, masuk surga, tak ada hisab, dah mati syahid. Ini tidak, tak ada kelebihan pergi berjihad tu. Bahkan sebaliknya, dia mendapat azab pula di akhirat. Ini kalau kita terima dia Islam pun masuk neraka apa tu lah. Jadi dia bergantung kepada niat dan cara dia buat kerja tu. Kalau buat kerja tu dengan baik, baiklah. Kalau tidak, tidak. Dan hak ni Nabi SAW cerita kepada kita, kita boleh tahu. Dia dapat tahu berdasarkan wahyu. Tapi kalau hak lain, mana kita nak tahu?
serah kepada Tuhan sahajalah, serah kepada Tuhan sahaja. Kita kena bersangka baik terhadap sesama Islam, orang yang buat kebaikan, kemajuan, berjasa kepada orang ramai, pemimpin, kita kira baiklah, baik. Mudah-mudahan dia ikhlas, Allah SWT terima amalan dia, gitu. Tetapi hakikat dia kita tak tahu, hakikat dia. Yang ini sebagai peringatan kepada orang Islam, dia kena ikhlas. Satu, kena ikhlas. Yang keduanya, walaupun buat benda molek pun dia kena ikut peraturan dia. Kalau tak ikut peraturan dia, tak kena dengan ketetapan yang dibuat oleh syarak, tak ada nilai juga, tak ada nilai. Itulah pengajarannya, nampaknya sekatu, tak ada pergi jauh. Bahawa man ta'ammara fil harb min ghairi imratin, wallahu a'lam.